Baiklah, kita mulakan sesi PDPR. PDPR cikgu adalah berdasarkan modul kurikulum boleh dilaksanakan dalam talian ataupun di luar talian, iaitu mata pelajaran bagi bahasa Melayu tingkatan 4. Kita membincangkan karangan rumusan iaitu mengenai masalah pengangguran dalam kalangan siswaja. Okey, biasanya masa yang cikgu mula ialah pada pukul 7.30, lepas itu sampai ke 9.30 iaitu waktu PDP. Kemudian 9.30 ke 10 ialah waktu rehat. Sambung semula pukul 10 hingga 12 iaitu sesi tutorial. Sesi tutorial ini memberi peluang kepada anak dan guru untuk berkomunikasi, iaitu dua hala lah. Kalau anak murid itu ada masalah pelajaran, dia boleh tanya, lepas tu cikgu akan membimbing mereka. Okey, bagaimana teknik-teknik contohnya menulis karangan rumusan dan sebagainya. Jadi apakah objektif pembelajaran? Pada akhir pembelajaran PDPR di mana anak murid kena mengenal pasti isi penting daripada bahan-bahan. Apa itu bahan-bahan pula? Bahan-bahan ada petikan, boleh terdiri daripada puisi, boleh terdiri daripada bahan grafik seperti iklan. Okay? Kemudian nombor 2 ialah pelajar kena menuliskan sebuah karangan rumusan lengkap, dan anak murid itu digalakkan menggunakan ayat sendiri, kemudian sambung isi-isi karangan itu dengan kata hubung yang sesuai. Okey, berdasarkan DSKP iaitu standard kandungan 2.3, di mana anak murid ini dilatih untuk membaca, untuk memproses maklumat daripada pelbagai bahan. Kemudian standard pelajaran 2.3.3, anak murid sebenarnya dilatih untuk membaca dan membuat kesimpulan daripada bahan dengan betul. Okey, di mana wujudnya karangan rumusan ini? Karangan rumusan ini wujud di bahagian C kertas 2, bahasa Melayu, iaitu video ini kali ini ada membincangkan karangan rumusan tentang pengangguran dalam kalangan siswaja. Dan maka untuk karangan rumusan ini adalah 30 markah dan calon dicadangkan menjawab soalan ini dalam masa 45 minit sahaja. Seterusnya kita tengok teks rumusan. Biasanya rumusan ini, petikan rumusan ini dia tidak melebihi 300 patah perkataan. Dan kali ini karangan rumusan format KSSM, di mana tugasan tidak dinyatakan dalam soalan. Jadi calon-calon ataupun anak murid kena pandai analisis lah. Apa itu bahan, apa itu fokus, apa itu tema, dan sebagainya. Tetapi bahan rumusan ini boleh terdiri daripada 2 atau 3 bahan, tetapi sekurang-kurangnya ada 2 bahan dari sumber yang berbeza. Okey, seterusnya ialah anak murid ataupun calon SPM kena mengenal pasti tema dan fokus dalam bahan, dan tema yang sama dalam bahan 1 ataupun bahan 2. Okey, sekurang-kurangnya 2 bahan. Kemudian seterusnya anak murid kena mengenal pasti jumlah fokus dalam bahan. Okey, dan dalam karangan rumusan ini perlu memilih 8 isi yang tepat mengikut tema dan fokus.
1 isi ialah 2 markah, maka 8 isi adalah 16 markah. Baiklah, kita kaji karangan rumusan. Karangan rumusan mempunyai pendahuluan iaitu sebanyak 2 markah. Isi-isi ataupun fokus-fokus penting wajib ada 8 isi, dan 1 isi ialah 2 markah. Kalau 8 ada 16 markah. Kesimpulan ialah 2 markah, dan juga bahasa adalah 10 markah. Jumlah ialah 30 markah. Okey, panduan pengiraan markah bahasa iaitu dinilai secara holistik, iaitu penggunaan bahasa calon. Peringkat cemerlang anda layak dapat 8 hingga ke 10 markah, baik 5 hingga 7, sederhana dapat 3 hingga 4 markah, dan lemah dapat 1 ataupun 2 markah sahaja. Seterusnya, bagaimana bahasa dinilai, iaitu dinilai secara holistik, di mana akan dinilai dari segi kelancaran isi ataupun isi yang mantap. Nombor 2 ialah ejaan dan imbuhan yang tepat. Nombor 3 ialah pemilihan diksi yang betul. Apa yang dimaksudkan dengan diksi pula? Cikgu sudah buat nota, iaitu diksi ialah pemilihan pembentara kata dan gaya ungkapan yang tepat dan berkesan untuk mengungkapkan idea anda. Nombor 4 ialah tanda bacaan yang betul seperti koma, nota dan juga tanda soal. Nombor 5 ialah penanda wacana yang sesuai. Semua ini dinilai dalam bahagian bahasa. Seterusnya ialah panduan menulis pendahuluan karangan rumusan. Mungkin panduan menulis pendahuluan karangan rumusan. Andaikan pendahuluan anda ada 2 fokus, maka wancana rumusan membincangkan fokus 1 dan fokus 2, anda layak dapat 2 markah. Kalau anda hanya buat 2, sepatutnya 2 fokus, tetapi anda hanya buat 1 fokus sahaja, anda dapat 1 markah sahaja. Kalau ada 3 fokus, anda kena buat seperti berikut. Rumusan membincangkan fokus 1, fokus 2 dan fokus 3, maka anda layak dapat 2 markah. Kalau kamu hanya buat 2 fokus sahaja, maka anda hanya dapat 1 markah sahaja. Panduan menulis kesimpulan. Biasanya kesimpulan mempunyai tema, mempunyai cadangan dan juga mempunyai kesan. Kesimpulannya pihak siapa? Mungkin pihak kerajaan, pihak ibu bapa, pihak pelajar, pihak masyarakat. Cadangan, mungkin kamu cadangkan hendaklah, perlulah, mestilah, haruslah. Dan kesan adalah merupakan harapan yang berkait dan ringkas. Dan kesimpulan ini adalah buat dalam 1 ayat sahaja. Fokus ini adalah contohnya kata kunci sama ada kesan positif atau negatif, langkah-langkah, faktor ataupun ciri-ciri. Itu ialah fokus. Bahan pula adalah seperti bahan dari petikan, dari prosa, bahan grafik untuk iklan. Iaitu boleh terdiri daripada bahan 1, 2 dan 3. Fokus pula adalah fokus pertama boleh didapati dari bahan 1 ataupun fokus 2 boleh didapati dari bahan 1 ataupun bahan 2, dan fokus ketiga boleh diperolehi dari bahan 3. Itu ialah perbezaan antara bahan dan fokus. Fokus dalam bahan ataupun petikan, di mana anak murid kena tahu kata kunci seperti faktor sinonim dengan sebab ataupun punca, kesan sinonim dengan akibat ataupun impak ataupun implikasi. Yang ini kata kunci boleh cari dalam bahan pertama ataupun bahan kedua ataupun bahan ketiga.
Kekangan pula adalah sinonim dengan kelemahan, keburukan, halangan, masalah ataupun batasan. Begitu juga dengan kata kunci seperti peranan, langkah, tujuan, persediaan, ciri, faedah. Baiklah, aktiviti 1, latihan pengangguran bahan 1. Okey, bahan 1 ini adalah terdiri daripada petikan di mana dia ada arahan seperti baca petikan dan teliti bahan grafik yang disertakan di bawah, kemudian buat satu rumusan yang panjang tidak melebihi 120 kata perkataan. Okey, anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal dan bahan. Ada dua perkara penting ni tu. Jangan menulis melebihi 120 kata perkataan. Kalau melebihi tidak akan dikira makan dan membuang masa dan juga tenaga sahaja. Nombor 2 ialah anda digalakkan menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud asal dan bahan. Okey, seterusnya ialah kita lihat sikap siswaja yang sanggup menunggu pekerjaan yang eksklusif dan bergaji tinggi dikenal pasti adalah penyebab. Okey, mereka terus menjadi penganggur. Okey, penyebab kita balik sebelum ini. Okey, lihat ini penyebab, sebab. Okey, sinonim dengan punca. Maksudnya maksudnya ialah sikap siswaja yang sanggup menunggu pekerjaan yang eksklusif dan bergaji tinggi dikenal pasti adalah punca pengangguran dalam kalangan siswaja. Okey, seterusnya fokus iaitu siswaja yang tidak optimistik terhadap jenis pekerjaan, terlalu menginginkan pekerjaan yang terjamin tanpa perlu memerah keringat, keinginan untuk menjadi pekerja kola putih. Okey, dan semua ini adalah isi-isi dalam bahan 1 sebagai fokus pertama, iaitu punca, membincangkan tentang punca pengangguran dalam kalangan siswaja. Okey, jadi pelajar sudah berjaya mengenal pasti tema dan fokus. Okey, seterusnya ialah punca pengangguran bukan disebabkan oleh siswaja diri sendiri sahaja, tetapi juga disebabkan oleh sikap majikan. Okey, masalah pengangguran berpunca daripada sikap majikan, di mana majikan tidak mengubah sikap dan pandangan mereka terhadap siswaja. Iaitu sesetengah majikan ni dia sanggup menawarkan pekerjaan yang sepatutnya dijawab oleh seorang pemegang siswaja, tetapi dia bagi 2 orang yang berkelulusan sijil sahaja atas alasan mengurangkan kos upah. Seterusnya, majikan juga begitu sanksi terhadap kebolehan siswaja. Okey, tadi itu ialah yang ini adalah punca pengangguran yang disebabkan oleh sikap majikan. Seterusnya, kita lihat bahawa punca pengangguran juga disebabkan siswaja tidak mempunyai nilai tambah untuk membolehkan mereka bersaing dalam pasaran kerja, tidak mempunyai kekuatan dari segi penguasaan bahasa. Contohnya, kalau dia nak kerja di kedai Cina, mungkin dia perlulah ada mahir dalam bahasa Cina. Begitu juga orang Cina, kalau dia nak pergi buat kerja di sektor yang memerlukan bahasa Melayu, perlu juga mempunyai kemahiran bahasa Melayu. Okey, seterusnya kita lihat fokus 2, iaitu siswaja dapat membuang nilai. Kalau membuang nilai maksudnya dia usahalah. Okey, usaha membuang nilai negatif yang bersarang dalam diri
dan meningkatkan kualiti diri yang dapat meyakinkan panel penemu tugas untuk menjawab jawatan yang dipohon. Jadi isi yang ini adalah menjadi fokus kedua dalam bahan 1. Okey, bahan 2 iaitu masih lagi tema yang sama, punca-punca pengangguran disebabkan oleh kegiatan perniagaan bukan penting sudah dihentikan. Sebab apa? Sebab PKP. Kemudian juga ni kekurangan aktiviti pelancongan, okey, dan juga perjalanan perniagaan susulan pelaksanaan kawalan pergerakan itu. Okey, seterusnya ialah kita lihat pengiraan isi ataupun panduan pemagahan secara umum. Okey, bilangan isi bahan 1, okey, bilangan isi calon, kemudian bilangan isi yang diterima. Rumusannya mesti ada 8 isi. Tulisan karangan rumusan iaitu tidak dinyatakan berapa perangan yang perlu dibuat, tetapi biasanya cikgu mengajar anak murid tulis dalam bentuk esei 3 perangan, iaitu memudahkan penulisan fokus. Okey, jadi bahasa yang betul diperlukan iaitu dari segi tata bahasa, bacaan dan tanda bacaan, tanda wacana yang sesuai, pemilihan yang diksi yang sesuai, tidak melebihi 120 patah perkataan, gunakan ayat sendiri, menulis perenggan, gunakan kata hubung sesuai untuk menyambung isi-isi karangan. Okay, ini adalah panduan jawapan. Baiklah PDPA, cikgu sampai sini sahaja dan jumpa lagi. Jangan lupa like, share dan subscribe supaya anda tidak ketinggalan dalam info tentang PDPA Bahasa Melayu dan juga memberi semangat dan sokongan padu kepada Cikgu Liu. Dengan itu sekian, terima kasih, jumpa lagi.